Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua. So, petang ni aku nak buat sedikit review counter tentang counter Kanger. Okay, sebelum aku buat review ni, okay, insyaAllah malam ni, okay, pada pukul 10 macam biasa kita akan ada live review saham. Alright, pada hari ini pada pukul 10 malam lah. Okay, so sebelum tu petang ni aku nak buat sedikit pandangan sebab dah lama aku tak buat review counter dalam minggu ni. Okay, dan agak sibuk sikit. Okay, so baru petang ni dapat kesempatan sikit untuk aku buat review. So petang ni aku nak buat review counter Kanger. Okay, mungkin agak ramai juga yang masih lagi berada dalam counter Kanger ni, dan Kanger ni sebenarnya counter yang beberapa kali juga ada news yang menyatakan bahawa counter ni membuat distribution, vaksin distribution atau vaksin distributor. Okay, terbaru tak silap aku berita dia, kalau boleh tengok news dia adalah tak silap aku dia merupakan one of the distributor bagi Sinopharm, tak silap aku, sebab aku tak jumpa punya berita. Okay, nanti korang boleh tengok lah dia punya berita. Okay. Dan ada juga tanya aku kenapa Kanger dia jadi vaksin distributor tapi harga counter atau harga saham dia masih lagi berada keadaan biasa macam ni. So salah satu sebab dia berkemungkinan aku nampak adalah dia punya share value. Okay, kalau kita tengok 2.7 2,769 juta. So bermaksud dalam 2.76 bilion. So share dia agak besar. Okay, share dia agak besar bermaksud pemegang saham dia agak banyak. So agak sukar untuk dimanipulasi ataupun agak sukar untuk mengubah harga counter ni. Okay, tapi tidak bermaksud dia tidak boleh berubah. Okay, so itu sebab dia pernah berubah dengan naik dengan tinggi. Okay, dalam satu masa tu dia pernah naik lah. Okay, so itu dah sikit bagi counter Kanger. Sejak dasarnya counter Kanger ni company yang di bawah household good, ataupun counter bamboo, atau counter buluh. Okay, so tapi semenjak ni dia merupakan distributor vaksin atau vaksin distributor. Okay, terbaru ni dia membuat perjanjian untuk distribute vaksin Sinopharm, tak silap aku. So dari segi quarter report tak adalah cantik sangat bagi Kanger. Okay, kalau kita tengok dia punya revenue pun makin turun. Tengok makin turun revenue dia. The latest one is 31 bulan 3 lah. So mungkin dah tak keluar, belum keluar lagi, sepatutnya bulan 6 hari tu dia keluar, mungkin dia extend. Oh tak, announce, dah keluar 30 hari bulan 6 itu dia dah keluar. 30 hari bulan 6 tu dia dah keluar. So ini adalah latest quarter report dia. Alright, dengan revenue yang rendah, dengan kerugian lagi. Okay, so dari segi quarter report agak kurang menarik bagi counter Kanger. Tapi kita tengok technical chart bagi Kanger. So Kanger ni kategori dia bagi aku super penny. Okay, bukan penny stock super penny. Dia pernah jadi penny stock tapi setelah itu dia turun sampai dia jadi super penny. Okay, so kalau kita tengok dari segi pattern pun tak berapa jelas bagi counter ni. Okay, dia tengok dia naik dengan begitu tinggi. Okay, lepas tu dia turun pun agak tinggi, dia naik balik. Lepas tu dia terus turun. Okay, so pattern tu tak berapa sehat lah bagi aku untuk counter Kanger. Okay, tapi tak apa, kita akan tengok bagaimana kita nak tengok potensi apakah yang terjadi pada counter ni. Okay, so kita padam dulu. Okay, so kita boleh buat satu, nampak jelas sekali ada satu support yang agak kuat di area sini. Nampak di area sini support pada 12 sen setengah. Okay, tetapi dia gagal bertahan dan dia terus jatuh. Okay, aku nampak next di area sini. Okay, di area sini pun gagal bertahan pada 10 sen. Okay, dan aku paling rendah di area sini. Okay, lepas tu dia cari lagi lah, pun gagal. Okay, terus turun. Okay, paling rendah di area sini, dan sekarang ni dia cuba test lah. Okay, ni support dia dulu, tapi sekarang dia become resistant. Okay, so sekarang ni pada 6 sen setengah. Okay, 6 sen setengah dia cuba bertahan tapi gagal, dia turun balik tapi masih lagi di area 6 sen setengah. Okay, di area 6 sen setengah ni. Okay, so support dan resistance, ilmu support resistance penting Okay, kita nak tengok potensi suatu counter. So kita tengok Kanger ni berada di area next support dia.
Dia cuba test, okay, support dia yang lama. Okay, sekarang dia jadi become resistant, itu 6 sen setengah. Okay, so kita tengok pada weekly chart. Kita tengok weekly chart sorry, dia punya slow sikit internet. Tengok. Alright, so secara weekly pun sama, 12 sen setengah ni. Tapi dia terus turun dan turun. Okay, so kalau kita tengok indikator, kita pasal sikit lah indikator. So untuk semua penny aku lebih suka guna RSI dan stochastic lah. Okay, sebab dia lebih sensitif. Okay, so kalau kita tengok di area sini, okay, dia masih lagi di area normals. Okay, dia pernah berada di area oversold. Okay, dan sekarang ni memang area oversold sebab apa? Kawasan ni kawasan dipanggil support. Okay, dan sekarang ni dia cuba test that support. Okay, untuk cuba pecah that support lah. So kalau kita boleh buat 6 sen setengah, 8 sen, 10 sen, 12 sen setengah, tu adalah resistance dia. Okay, so tu adalah weekly. Memang nampak satu pattern dipanggil cup. Okay, cup and handle. Orang cakap ada cup and handle. Tapi gagal untuk, sepatutnya dia turun kat sini dan dia terus naik. Okay, kalau dia cup and handle lah. Tapi biasalah itu just pattern. Okay, dan market tak semestinya react macam tu. Okay, dan salah satu lagi kita tak nampak pattern yang amat jelas bagi Kengger. So mungkin itu adalah salah satu sebab lah tu yang aku nampak. Sepatutnya dia turun ke 12 sen setengah ni merupakan dia punya critical support, dan lepas tu dia naik lah kalau dia cup and handle. Alright, so itu untuk weekly. Tengok daily pun, daily tak berapa jelas cup and handle. Kita nampak kat weekly dan juga kat monthly tak silap aku. Nampak tak? Okay, kat monthly. Okay, so sepatutnya kalau cup and handle dia akan naik balik ke atas ke area resistance 31 sen setengah. 31 sen, 31 sen. Okay, so itu saja pandangan aku untuk Kengger. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.